Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini pantau agenda reformasi. Ini berkaitan dengan Hari Penduduk Sedunia 2023 yang dilihat wajar diberi perhatian dan juga dijadikan platform untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terutamanya tentang beberapa isu dan juga cabaran semasa kependudukan di negara ini. Dan lebih-lebih lagi ia berkaitan dengan isu kesaksamaan gender. Dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menjelaskan ini adalah selaras dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memartabatkan kumpulan sasar. Jelas LPPKN Malaysia juga menzahirkan komitmen dan solidariti bersama negara anggota Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk merealisasikan agenda matlamat 5 Pembangunan Mampan SDG 2030. Justru bersempena sambutan Hari Penduduk pada tahun ini, KPWKM dengan kerjasama DOSM, UNFPA dan Universiti Malaya akan melaksanakan satu forum berkaitan kependudukan yang bakal mengupas dan menjelaskan tema tersebut. Forum tersebut akan diadakan pada penghujung Julai ini melibatkan barisan panel yang mempunyai kepakaran dalam isu kependudukan dan kesaksamaan gender. Hari Penduduk Sedunia 2023 mengetengahkan tema mengorak kuasa kesaksamaan gender, memperkasa suara wanita dan kanak-kanak perempuan bagi membuka peluang dunia tanpa batas. Tema ini adalah selaras dengan inisiatif semasa kerajaan untuk menangani isu kependudukan secara kolektif dalam usaha memperkasa peranan wanita dan mengarus perdana gender dalam pembangunan negara. Hari Penduduk Sedunia 2023 mengetengahkan tema mengorak kuasa kesaksamaan gender, memperkasa suara wanita dan kanak-kanak perempuan bagi membuka peluang dunia tanpa batas. Dan tema ini sebenarnya adalah selaras dengan inisiatif semasa kerajaan untuk menangani isu kependudukan secara kolektif dalam usaha memperkasa peranan wanita dan mengarus perdana gender dalam pembangunan negara. Kalau kita melihat kepada statistik yang dikeluarkan, penduduk perempuan Malaysia 15.7 juta atau bersama dengan 47.9%. Manakala penduduk perempuan dunia berjumlah 4 bilion orang dengan jumlah keseluruhan dalam peratusan adalah 49.7%. Jadi Dr. Sabariah Baharun, Naib Ketua Wanita Pertubuhan Ikram Malaysia bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Doktor, pertama sekali untuk kita melihat kepada tema dan juga apa yang dimaksudkan dalam mengorak kuasa kesaksamaan gender dan juga memperkasakan suara wanita menjadi persoalan. Kenapa isu-isu seperti suara wanita, kesaksamaan gender ini berulang-ulang perlu diingatkan, perlu dimaklumkan dan perlu menjadi tajuk-tajuk utama akhbar contohnya? Ini adalah disebabkan oleh mungkin kesaksamaan gender itu tidak betul-betul dihayati oleh masyarakat kita. Maknanya kita tidak merasakan kesaksamaan itu tidak wujud lagi dalam masyarakat kita. Masih ada lagi di mana sistem di mana kita ada diskriminasi berlaku terhadap wanita dan juga gadis. Di mana itu yang kita rasakan perlu ada satu bentuk gerakan untuk menghasilkan kesaksamaan gender tersebut. Doktor, kita melihat kepada beberapa antara asas penting terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan pendidikan, akses ini kepada golongan wanita dan juga kanak-kanak perempuan contohnya. Tapi dalam situasi 2023 dan mungkin melangkah ke hadapan, mungkin polisi dalam setiap negara itu berbeza. Tetapi melihat kepada akses pendidikan bagi wanita dan juga gadis di seluruh dunia, bagaimana doktor melihat kepada kesaksamaan ini berlaku walaupun ia mungkin agak terhad bagi setengah negara dan sebagainya. Bagaimana perkara ini perlu diatasi? Ya, kalau kita lihat memang ia amat menyedihkan sebabnya kalau kita lihat di seluruh dunia masih kita perhatikan berjuta kanak-kanak perempuan di seluruh dunia yang tidak pernah ataupun tidak diberi peluang untuk menyentuh buku dan juga masih terperangkap dengan masalah buta huruf. Jadi di sini kalau kita perhatikan selalunya berlaku pada negara ketiga dan boleh kita perhatikan bahawa 50% penduduk dunia iaitu wanita
tidak mencapai tahap pendidikan di peringkat sekolah rendah. Dan begitu juga 24% negara di mana kelompok wanita itu tidak berada di peringkat sekolah menengah, dan juga kalau kita perhatikan di situ maknanya kadar yang mereka ataupun wanita berada dalam pendidikan tinggi merupakan sangat-sangat rendah. Jadi kalau kita lihat di situ maknanya berbanding dengan kedudukan Malaysia, rasanya mungkin wanita-wanita di Malaysia agak beruntung saya rasakan di sini. Memang kita kata kita sepatut bersyukur berada di Malaysia di mana pendidikan amat-amat dipentingkan bagi setiap gender termasuk lelaki dan juga wanita. Kalau kita bandingkan maknanya kalau di seluruh dunia 129 juta wanita tidak bersekolah. Jadi itu amat menyedihkan. Doktor, saya tertarik dengan jumlah yang doktor nyatakan 129 juta wanita ataupun kanak-kanak perempuan tidak mendapat akses pendidikan dan sebagainya. Kalau kita nak melihat kepada satu persatu mungkin, apa yang menyebabkan perkara ini berlakunya ataupun keciciran ini berlaku? Adakah disebabkan faktor ekonomi contohnya ataupun disebabkan faktor polisi sesebuah negara, atau bagaimana untuk perkara ini dapat terjemahkan dengan perkara yang lebih baik, dan mungkin ada perkara yang perlu kita atasi dan juga dunia melihat kepada hal dan juga isu ini? Saya melihat isu ini sebenarnya adalah dari segi aspek budaya dan juga mungkin daripada sistem patriarki sesuatu masyarakat tersebut. Sebabnya kalau kita lihat di mana kalau misalnya sistem itu mengamalkan patriarki, memang wanita itu selalunya ditindas dan juga tidak diberi peluang untuk menikmati apa-apa jua peluang, termasuk di sini ialah dari segi sistem pendidikan. Jadi kalau kita lihat contohnya dalam bentuk ini, kita perhatikan kalau diikutkan dalam masyarakat, dalam Islam itu sendiri, memang pendidikan itu amat penting. Dan kalau kita perhatikan memang tidak pendidikan itu tidak dibezakan sama ada lelaki ataupun wanita dalam menimba ilmu. Jadi malah ini adalah merupakan dituntut bagi setiap Muslim tersebut. Jadi di sini sistem masyarakat itu selalunya dirasakan sebagai itu adalah merupakan apa yang dituntut oleh ataupun adalah hukum Islam itu sendiri. Tetapi sebenarnya itu adalah merupakan budaya ataupun dalam bentuk sistem patriarki yang menebal dalam masyarakat tersebut. Yang itu yang pada saya itu adalah merupakan lebih kepada itu, dan juga apa yang perlu kita lakukan ialah dalam bentuk ini ialah untuk mendidik masyarakat, memastikan mereka faham bahawa pentingnya pendidikan tersebut. Walaupun wanita ini ada yang mengatakan bahawa wanita ni akhirnya akan duduk di syuruk dapur ataupun akan berkahwin dan tidak perlu bekerja dan seterusnya, tetapi pentingnya pendidikan tersebut bagi memastikan keselambungan generasi akan datang yang masyarakat ataupun generasi yang berilmu dan memastikan mereka mempunyai akhlak yang mulia. Jadi pentingnya pentingnya pendidikan bagi wanita itu walaupun mereka tidak bekerja. Ya, ini perkara yang sangat menarik bila doktor menyatakan bahawa kita memerlukan generasi berilmu bukan masa sekarang tetapi untuk tempoh-tempoh yang akan datang, untuk kita ada satu tindakan yang inklusif bukan sahaja lelaki malah keseluruhan gender khususnya. Tetapi doktor, daripada sistem pendidikan kita nak melihat kepada peluang pekerjaan, kita kecilkan sedikit skop terutamanya apabila kita melihat negara kita sendiri ataupun Malaysia. Bagaimana doktor boleh melihat perkara ini dalam memastikan bahawa wanita dan juga gadis mempunyai peluang yang sama dalam bidang pekerjaan dan juga keuangan? Adakah kita di Malaysia ini mempunyai keseimbangan dalam dua faktor penting ini, bidang pekerjaan dan juga keuangan ini, doktor? Kalau saya lihat daripada bidang pekerjaan dulu Cik Ihsan, kalau dalam bentuk ini bermaksud kalau kita perhatikan dalam pekerjaan ini maknanya kita punya populasi wanita pada tahun 2022 kalau kita lihat di situ adalah 47.9 apa yang telah dikatakan oleh Cik Ihsan tadi. Tapi dalam ini kita lihat kadar penyertaan tenaga buruh adalah bukan amat rendah. 46.9 dan ini merupakan rendah berbanding dengan peratusan lelaki yang berada dalam pasaran buruh. Di sini sebenarnya saya merasakan bahawa ini adalah merupakan dalam bentuk tidak seimbang.
Sebabnya peranan wanita ataupun sumbangan wanita dalam pembangunan sosioekonomi itu amat penting bagi sesebuah negara. Jadi sistem apa yang perlu ada ialah perlu ada wanita diperbanyakkan keberadaan wanita di dalam sektor pekerjaan dan juga kewangan lah. Tetapi di sini antaranya mungkin saya dah masuk di sini ya, mungkin saya boleh katakan bahawa antara yang perlu kita lihat ialah untuk menghapuskan ini adalah menghapuskan diskriminasi terhadap wanita itu sendiri. Ya, dalam untuk memastikan bahawa wanita diberi pekerjaan dan diberi peluang dalam pekerjaan. Sebabnya contoh ya, di mana kalau kita lihat dalam pemilihan calon untuk sesuatu pekerjaan, biasanya kadang-kadang ada yang di antara majikan yang akan memilih lelaki berbanding dengan calon wanita apabila dalam isu hamil. Kalau misalnya calon itu datang dalam keadaan dia hamil, dan ini adalah merupakan walaupun dia mempunyai merit yang tinggi, tetapi ini disebabnya wanita itu hamil dan ini berlakunya diskriminasi terhadap wanita. Jadi untuk itu saya rasa perlu ada penghapusan diskriminasi terhadap wanita dalam hal ini. Dan begitu juga ya, satu lagi yang mungkin saya boleh katakan ialah sumbangan wanita tadi katakan penting. Jadi oleh itu sistem sokongan yang dilaksanakan oleh kerajaan ataupun majikan perlu bagi wanita-wanita yang bekerja. Contohnya tempat wanita, jagaan wanita, anak-anak yang selamat dan mampu untuk dibayar oleh pekerja wanita. Dan juga contohnya cuti bersalin, dan alhamdulillah saya rasa kan cuti bersalin telah ditingkatkan kepada 3 bulan dan itu amat pentinglah. Dan begitu juga satu lagi perkara yang mungkin saya boleh tekankan di sini ialah satu lagi ialah dalam bentuk work entry opportunity ataupun peluang atau insentif bagi wanita yang ingin kembali bekerja. Sebab wanita selalunya dia tidak memilih untuk berhenti bekerja disebabkan tidak terpaksa menjaga anak kecil ataupun terpaksa menjaga ahli keluarga yang sakit ataupun kurang upaya. Jadi di sini perlu ada satu bentuk insentif dan peluang untuk memastikan wanita masuk semula untuk bekerja. Jadi itu untuk pekerjaan, dan juga dari segi sistem ekonomi bagi wanita memang kita fahamkan bahawa sektor dalam ekonomi ini banyak dikuasai ataupun dipelopori oleh kaum lelaki, dan memang bukan mudah untuk kita wanita memasuki bidang tersebut. Tetapi rasanya kerajaan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif, dan kita lihat banyak juga inisiatif ataupun dana-dana yang eksklusif bagi memberikan impak yang besar kepada setiap usahawan wanita. Contohnya kalau kita lihat peruntukan bajet 2022, memang kita ada 230 juta diberikan ataupun boleh dimanfaatkan oleh wanita, usahawan wanita melalui 2 cabang, iaitu dana usahawan, iaitu dana wanita dan juga MyKasih, dan juga satu lagi ialah program usaha wanita. Jadi itu adalah merupakan antara yang boleh kita perhatikan dalam peluang-peluang wanita dalam pekerjaan dan juga kewangan. Faktor-faktor diskriminasi ini antara faktor besar yang perlu dilihat, dan ini antara menjadi isu-isu utama. Walau kalau kita bercakap berkaitan dengan kesesamaan gender, diskriminasi ini sentiasa menjadi antara fokus utama dalam kita membincangkan hal ini. Banyak lagi doktor sebenarnya saya nak tanyakan kepada doktor, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita sambung, terutamanya untuk kita melihat dalam pelbagai sudut lain, terutamanya politik, pengambilan keputusan, kes dera dan sebagainya. Ini lagi antara isu-isu yang perlu kita ketengahkan dan perlu kita bincangkan. Kita kembali selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, ini sempena Hari Penduduk Sedunia 2023 dengan tema mengorak kuasa kesesamaan gender, memperkasa suara wanita dan kanak-kanak perempuan bagi membuka peluang dunia tanpa batas. Jadi saya masih lagi bersama dengan Dr. Sabariah Baharun, Naib Ketua Wanita Pertubuhan Ikrar Malaysia. Doktor, banyak perkara yang kita sentuh di awal kita bersiaran tadi. Tetapi untuk kita melihat langkah-langkah sebenarnya yang boleh diambil untuk memberdayakan wanita ataupun gadis dalam bidang politik
politik dan juga pengambilan keputusan. Ini juga antara faktor penting apabila kita bercakap berkaitan dengan PRN yang mungkin akan kita depani beberapa minggu atau beberapa bulan lagi. Dalam masa yang sama, orang sentiasa menyatakan bahawa mana calon-calon wanita? Adakah kita dah cukup calon-calon wanita dalam bidang politik ataupun kita dah cukup golongan wanita dalam kabinet, terutamanya untuk mengambil ataupun membuat keputusan-keputusan besar untuk negara ini, Doktor? Ya, memang kita tahu bahawa pentingnya ataupun perlunya wanita berada dalam pembuatan keputusan, terutamanya dalam badan legislatif ni. Kalau kita lihat di mana melibatkan perbuatan dasar dan polisi, memerlukan kepelbagaian, ya, pemikiran, ya, kepelbagaian pemikiran agar semua aspek dan perkara diambil kira bagi memastikan kejayaan sesuatu keputusan tersebut. Contohnya dalam untuk ini, kalau kita lihat wanita tu dia very sensitif, dia akan memikirkan setiap unsur ataupun detik ataupun perkara untuk dia buat keputusan. Jadi ini apa yang kita lihat. Tetapi malangnya di Malaysia, kalau kita lihat kan daripada report yang dilaksanakan oleh Global Gender Gap Report, ya, yang kita perhatikan pada tahun 2022, dia hanya merupakan bagi wanita di Malaysia penyertaannya dalam politik hanya 11%. Jadi dan untuk kita lihat selepas PRU yang lepas, hanya dalam untuk 32 calon wanita saja yang menang kerusi parlimen. Jadi walaupun kita lihat di situ ramai yang bertanding. Dan ini antara sebab kalau kita lihat masa PRU yang lepas, di mana wanita itu diletakkan atau dilamkan pada satu kawasan. Jadi bila dari situ, walaupun ramai calon wanita, tetapi apa berlaku ialah kemenangan hanya berpihak kepada satu. Jadi itu akan mengurangkan bilangan wanita dalam kerusi parlimen itu. Jadi ini agak menyedihkan. Jadi kita usaha untuk kita mencapai kepada sekurang-kurangnya 30% itu masih jauh, dan mungkin apa yang kita lihatkan mungkin masa PRN ini, saya mungkin dia akan berlakunya perubahan. Mungkin kita mengharapkan parti-parti politik akan memikirkan pentingnya keberadaan wanita dalam pembuatan keputusan ini ataupun dalam badan legislatif ini. Jadi mungkin diperbanyakkan lagi ataupun diramaikan lagi calon-calon wanita dalam PRN ini nanti. Jadi untuk ini perlu kita harapkan perlu ada kerjasama pihak parti-parti politik untuk mengetengahkan seramai mungkin ataupun lebih ramai pemimpin wanita sebagai calon. Sebabnya kita faham bahawa memang pemilihan ini sebenarnya wanita mempunyai kebolehan dan keupayaan yang besar untuk mereka menjadi pemimpin daripada bagi sesuatu parti tersebut. Jadi mungkin itu kalau boleh diberi peluang bagi mereka untuk menjadi calon dan juga untuk bertanding dan juga untuk memenangi kursi yang dipertandingkan tersebut. Doktor, apa konflik ataupun apa perkara yang menyebabkan hal ini berlaku? Yang pertama, bila doktor menyatakan untuk mengetengahkan calon-calon wanita contohnya, adakah kita mempunyai calon-calon wanita yang mencukupi? Kalau ia mencukupi, adakah ia betul-betul mampu menggalas tanggungjawab dan sebagainya? Hal-hal sebegini mungkin yang membelenggu dalam pemikiran masyarakat, bagaimana untuk mengetengahkan jika tidak ada yang menonjol dan sebagainya. Apa yang doktor boleh nyatakan berkaitan dengan persepsi-persepsi sebegini, doktor? Itu yang di antara yang mungkin kita boleh fikirkan, bahawa perkara ini telah berada ataupun budaya sebegini telah berada dalam masyarakat kita, di mana wanita-wanita itu berada di bawah dalam bentuk meraih undi dan juga ataupun meraih undi, di mana mereka adalah merupakan antara bilangan yang paling ramai dalam sesuatu parti. Tapi bila untuk menempatkan sebagai calon, mereka tidak diberi peluang. Dan ini telah berada dalam masyarakat kita berpuluh tahun lamanya. Jadi ini perlu dirungkai semula dan
gaya pemikiran wanita itu sendiri perlu berubah bagi memastikan mereka di barisan hadapan dan bukan hanya berada di barisan belakang memenangkan parti-parti tersebut. Jadi ini yang mungkin boleh kita perhatikan, penonjolan wanita ini perlu berada dalam bentuk seiring. Wanita itu sendiri membawa diri mereka ke hadapan, begitu juga parti-parti iaitu pihak lelaki daripada parti tersebut memberi ruang dan juga peluang bagi wanita. Ini sesuatu yang menarik, Doktor. Nanti bila tarikh sebenar untuk pengumuman calon-calon PRN nanti kita tengoklah. Mungkin kita boleh senaraikan berapa peratus sebenarnya wanita yang bertanding dan sebagainya. Tetapi satu lagi isu besar adalah berkaitan dengan keselamatan, isu-isu keganasan gender dan sebagainya. Menurut Doktor, apakah langkah-langkah sebenarnya yang perlu diambil dalam mengatasi isu ini? Isu keganasan gender dan juga memastikan keselamatan wanita dan juga gadis dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bukan saja Malaysia lah kita tengok, tetapi keseluruhan di peringkat dunia khususnya. Isu keselamatan ini adalah isu yang sangat-sangat penting apabila ia melibatkan nyawa dan sebagainya, Doktor. Ya. Bagi saya dalam bentuk ini semuanya ini berlaku bila kita balik kepada isu ataupun yang isu nak kita ke tengah tadi ialah berlakunya ataupun wujudnya ketaksamaan gender dalam masyarakat. Jadi bila adanya satu gender tu merasakan lebih mereka tu lebih superior ataupun lebih kuat daripada gender yang satu lagi, maka yang dianggap lemah itu, maka ini akan berlaku ketegangan dan juga berlakunya keganasan terhadap sesuatu gender tersebut. Jadi balik kepada kalau kita lihat ya tema Hari Penduduk 2023 ni, kalau kita perhatikan iaitu kita mengorak kesetaraan gender dan memperkasa suara wanita dan gadis bagi memberi peluang dunia tanpa batas. Jadi di sini kalau kita balik kepada tema tersebut, apa yang kita boleh lihat di situ ialah kita mahu wanita tu tahu akan hak-hak mereka dan juga hak-hak mereka sebagai wanita. Dan seterusnya mereka sendiri bila tahu hak-hak mereka ini, mereka akan bersuara dan bertindak bila mereka dikasari. Ya. Jadi ini yang mungkin kita perlu perhatikan dan juga ini saya nyatakan di sini ialah perlu kita juga di samping masa yang sama ini kita memetabatkan peranan lelaki juga sama ada dalam keluarga khususnya ataupun dalam untuk masyarakat secara umumnya, bahawa lelaki ini adalah sebagai pemimpin dan pelindung bagi wanita. Ya, ini mungkin saya boleh quote satu ayat dalam surah An-Nisa di mana ar-rijal qawamun 'alan nisa, iaitu lelaki itu adalah sebagai pemimpin dan juga pelindung bagi wanita. Jadi kalau kita lihat boleh kita perhatikan lelaki itu berperanan sebagai pemimpin dan pelindung bagi wanita, perkara ini tidak akan berlaku. Begitu juga kita kena jelas bahawa lelaki dan wanita sebenarnya bukanlah kompetitor ataupun bersaing antara satu sama lain, tapi mereka adalah merupakan lelaki dan wanita itu melengkapi antara satu sama lain dan juga memerlukan antara satu sama lain. Dan kalau ini yang kita amalkan, pada saya mungkin dalam bentuk ini tidak berlakunya penindasan dan juga kekerasan terhadap gender ini. Itu pandangan saya di situ. Doktor, bila kita bercakap berkaitan dengan stereotip gender dan juga hal-hal diskriminasi yang mungkin awal tadi kita sebut dan sebagainya, mungkin ada perkara mudahlah kalau perkara itu berlaku. Contohnya, kalau nak memilih seseorang, ada yang katakan baik kita pilih lelaki daripada wanita. Wanita ni emosinya lebih nanti. Kalau hal-hal sebegini, Doktor, ini stereotip dan juga diskriminasi. Apa yang Doktor boleh nyatakan hal-hal seumpama ini, terutamanya bila kita cakap berkaitan dengan emosi, kelakuan wanita dan sebagainya? Itu mungkin pada saya itu mungkin merupakan dalam normalisasi yang wujud dalam masyarakat kita. Maknanya we are being trained dan dalam pemikiran kita bahawa kalau wanita itu lemah, lembek dan tak boleh melakukan perkara-perkara yang mungkin hanya boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh lelaki saja. Jadi ini mungkin itu yang dikatakan stereotip yang perlu kita ubah. Maknanya dalam bentuk ini, contohnya kalau kita lihat dalam bentuk pendidikan kita juga, dalam bentuk buku, contohnya buku teks di sekolah, kanak-kanak kita digambarkan, kanak-kanak perempuan digambarkan
duduk di dapur tolong ibu bapa, ibunya di dapur, dan kanak lelaki bermain di padang. Ini adalah merupakan telah digambarkan daripada kecil bahawa itu dia stereotip yang digambarkan oleh masyarakat kita, dan itu berlaku dalam sistem pendidikan kita. Tapi apa yang perlu kita tekankan di sini ialah perlu kita elakkan stereotip ini, dan kita cuba, mana ibu bapa perlu mengubahnya dalam pendidikan anak-anak. Jadi kita, bagi saya dalam ini saranan kepada ibu, dan itu telah juga saya laksanakan dalam mendidik anak-anak, ialah untuk memastikan agihan tugas itu tidak elakkan daripada stereotip dan dalam pengagihan tugas-tugas seharian di rumah. Dan juga kalau kita lihat sekarang ni, zaman telah berubah. Sebenarnya ramai anak-anak muda telah dalam bentuk ni agak telah berubah dalam bentuk bagaimana mereka menangani isu-isu dalam rumah tangga, dan juga mereka dalam bentuk mengendalikan kerja-kerja rumah tangga. Jadi itu satunya, dan satu lagi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, mungkin kita boleh lihat ialah bagaimana kita boleh memupukkan nilai-nilai murni dalam masyarakat agar kita tidak sewenang-wenangnya mendiskriminasi kepada sesiapa pun. Jadi nilai murni ini perlu dipupuk daripada peringkat kecil lagi kanak-kanak sehingga dewasa lah. Walaupun kita bercakap berkaitan dengan stereotip ataupun berlaku ataupun wujudnya normalisasi seperti yang doktor nyatakan tadi, dalam masa yang sama ia perlu diterjemahkan daripada peringkat awal lagi, di peringkat ibu bapa, di peringkat rumah, sekolah dan sebagainya. Apapun, terima kasih Dr. Sabarah Baharun, Naib Ketua Wanita Pertubuhan Ikram Malaysia. Kita bercakap sempena Hari Penduduk Sedunia 2023, kesesamaan gender dan sebagainya. Itu waktu yang kita ada untuk waktu ini, dan saya Ihsan Naya. Sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.